Malaysia Nadi Seri pagi anda. Seperti yang Nadia Nordin sampaikan tadi, esok hari Khamis merupakan hari pelancaran Rukun Negara yang ke-50 yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi untuk kita menyemarakkan lagi pemahaman mengenai Rukun Negara ini, kita akan ke topik seterusnya, Mek. Ya, kita akan bersama untuk topik ini yang begitu penting sebenarnya kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Tentunya bersama dengan tetamu kita untuk menghayati falsafah Rukun Negara. Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz merupakan pakar perlembagaan dan hari ini bersama dengan kita. Saya rasa kalau kita lihat kepada situasi semasa, Rukun Negara ini walaupun nampak mudah tetapi maknanya begitu besar kepada kita sebagai rakyat Malaysia dan ia sebenarnya membina jati diri setiap rakyat Malaysia tidak kira kaum dan juga agama. Jadi mungkin bagi Prof sendiri, kita melihat Rukun Negara ini sebagai satu lambang kita sebenarnya hidup dalam situasi negara yang ada sistem demokrasi berparlimen, tetapi ada perkara lain yang kita perlu berhalusi juga untuk kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Bagaimana? Terima kasih, Mak. Terima kasih, Munawar. Terima kasih, Selamat Pagi Malaysia. Saya melihat Rukun Negara ini seumpama juga kita melihat pada Perlembagaan Persekutuan. Yang kita tahu bahawa Perlembagaan Persekutuan itu adalah undang-undang tertinggi. Rukun Negara itu adalah falsafah negara. Untuk kita menghayatinya, tadi kita kata dah 50 tahun umur Rukun Negara ini. 50 tahun ni orang kata dah separuh abad. Dan sekarang kita masih lagi terkial-kial mencari apakah penghayatan kita terhadap Rukun Negara. Dan sudah pastinya sebagai sebuah negara kita memerlukan satu ideologi atau falsafahnya. Ya, Rukun Negara itu adalah ideologi negara menceritakan, meletakkan cara bagaimana kita bernegara. Contohnya dalam Rukun Negara itu kita menghafal prinsip-prinsipnya yang 5. Tapi ada lagi matlamat negara dalam kalau kita lihat, saya cerita sikit tentang konten proklamasi Rukun Negara itu sendiri yang dibuat pada 31 Ogos 1970 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang keempat. Ia menyatakan tentang proklamasi Rukun Negara yang saya lebih selesa menyatakan ia juga sebagai proklamasi diraja tentang bagaimana Rukun Negara itu menyatakan matlamat-matlamat negara. Ini yang kadang-kadang kita tidak menghayatinya. Matlamat pertama yang disebut dalam Rukun Negara itu untuk negara kita mencapai perpaduan yang erat dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Yang keduanya kita mencapai cara hidup yang demokratik, berkongsi kekayaan dan progresif terhadap budaya dan amalan serta liberal terhadap budaya dan amalan dan kemudiannya progresif dalam menggunakan teknologi. Dan semua ini, matlamat negara yang 5 ini hendaklah dicapai melalui 5 prinsip yang kita sebut. Yang semua saya fikir sekarang warga negara Malaysia menghafal 5 prinsip itu. Tapi sempena 50 tahun merdeka, 50 tahun Rukun Negara ni kita menghafal juga matlamat negara itu. Tambah nilai lah untuk Rukun Negara. Apabila kita menghafal matlamat negara dan prinsip-prinsip itu, maka itulah falsafah negara kita. Walau siapa pun kita, berbangsa apakah kita, beragama apakah kita, semuanya itu untuk menyatukan kita. Maknanya Rukun Negara itu adalah satu tata cara hidup bernegara yang bertujuan mencapai perpaduan yang mana kita tahu dari segi sejarahnya Rukun Negara itu diperkenalkan kerana tragedi dalam negara kita pada tahun 1969. Itu antara matlamat Rukun Negara. Dan saya ingin mengaitkan dengan isu-isu yang terkini. Antaranya adalah mengenai penyalahgunaan ataupun penghinaan terhadap jata negara. Jadi apa antara akta-akta ataupun undang-undang yang berselindung ataupun melatari Rukun Negara ini untuk membolehkan rakyat Malaysia sentiasa menjaga sensitiviti khususnya dalam Rukun Negara ini. Okey. Rukun Negara seperti yang saya katakan tadi, ia adalah falsafah negara. Ia bukan semata-mata simbol, ia adalah tata cara, aturan hidup. Cara bukan dalam bentuk undang-undang, bukan hanya dalam bentuk undang-undang, tapi peraturan macam mana kita menjalani kehidupan seharian sebagai warga negara. Baik. Walaupun saya sering menyatakan, walaupun saya dididik dalam bidang undang-undang, saya percaya undang-undang itu adalah
mekanisme terakhir. Sebab saya suka dan cita-cita kita melihat sebagai warga negara Malaysia, kita mahu kesemua hal berkaitan rukun negara itu disemat dan bertahta dalam hati kita ni. Jadi kalau kita bercakap tentang undang-undang, benar kita ada undang-undangnya. Contoh pertama, kita mungkin kalau kita lihat sebagai penghinaan lah, kita mungkin boleh menggunakan akta hasutan yang dulu ramai orang tak suka akta hasutan. Tapi saya percaya, saya masih lagi menyokong tegar akta hasutan kerana tidak ada undang-undang lain yang boleh menangani isu-isu berkaitan begini, ya. Jadi ia akan melahirkan perasaan benci terhadap negara itu, dan akta hasutanlah akta yang boleh mengawal tindak tanduk yang menghina atau membenci negara. Yang keduanya, kita juga mungkin ada akta komunikasi, yang mana sekiranya dilakukan atas talian atau suatu penerbitan itu dijual atas talian, ia juga melibatkan akta komunikasi. Dan kemudiannya kita ada satu lagi akta yang agak khusus, iaitu akta nama dan lambang penggunaan tidak wajar, yang mana hukumannya telah dinaikkan dari RM1,000. Akta ini diperkenalkan pada tahun 1963 dan hukumannya telah dinaikkan sedikit pada tahun 2016. Mungkin kerana isu-isu berkaitan dengan penghinaan terhadap lambang-lambang ataupun penggunaan lambang-lambang yang tidak wajar ini. Maka hukuman yang kita ada sekarang bawah Seksyen 5 Akta 1963 itu, akta nama dan lambang penggunaan tidak wajar, hukumannya ialah RM20,000 denda dan 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Tapi walau jumlah denda atau penjara itu, kalau boleh kita tak naklah sampai penggunaan undang-undang, kan? Kita nak tidak ada penghinaan langsung, bahkan kita mengangkat dan menjelmakan lambang negara kita itu dengan orang kata apa, dengan kebanggaan kepada negara kita. Ya, rasa bangga itu saya rasa kita terjemahkan dengan sifat hormat menghormati, sebab dalam rukun negara itu sendiri juga kita lihat betapa 5 prinsip itu sebagai tata cara hidup kita perhalusi dan kita dalami, dan pada masa yang sama kita amalkan dalam kehidupan seharian. Cuma apabila ia sudah berusia 50 tahun, dulu apabila ia mula diwujudkan, dirangka, saya rasa pada waktu itu kita juga masih dengan semangat patriotisme yang tinggi, ya, dengan kemerdekaan negara dan sebagainya. Tapi kini apabila sudah setengah abad, kita melihat untuk masa yang akan datang pula, khususnya apabila kita berbicara tentang generasi muda. Mereka ini adalah mereka yang akan membawa hala tuju rukun negara ini supaya mereka patuh dan pada masa yang sama menghayati apa yang terkandung di dalamnya. Bagaimana? Okey, pada pemerhatian saya setakat ni, rukun negara ni sebenarnya sudah ada, maknanya kesedaran kita tentang kepentingan rukun negara itu sendiri menunjukkan kita sudah sedar bahawa perlunya rukun negara. Kalau kita bercakap tentang generasi muda, sebenarnya saya tak naklah meletakkan tanggungjawab ini hanya kepada generasi muda, ya. Sebab generasi, saya tak tua muda lagi juga. Tapi generasi seumpama saya 50-an, ya, juga bertanggungjawab untuk memastikan penghayatan yang lebih. Sekarang ni kita tahu, kita faham, tapi adakah kita insaf dan hayati? Dan di sini ia memerlukan satu kesungguhan daripada kedua-dua pihak. Maknanya pihak kerajaan dengan aktiviti atau program-program yang berpanjangan, berlangsungan. Kita tak nak main musim-musim saja, ya. Tidak bermusim saja. Dia bukan bulan 7, bulan 8. Tapi ia hendaklah sepanjang tahun, kerana patriotisme itu adalah satu perkara yang hendaklah terus berlangsung. Dan kita juga memerlukan agensi-agensi seperti Kementerian Komunikasi Belia dan Kementerian Belia, Pendidikan, kementerian yang paling bertanggungjawab ialah Kementerian Perpaduan, ya. Dan it takes two to tango. Maknanya rakyat juga hendaklah sentiasa menyemarakkan semangat kenegaraan dan menghayati setiap rukun negara. Bagi orang muda, saya percaya bekerja kuat untuk negara, menjaga negara dari segi ekonominya. Itu adalah penghayatan rukun negara yang paling utama. Cantik penjelasan daripada Prof. Berkenaan tadi, kita lihat undang-undang merupakan mekanisme terakhir yang boleh kita lakukan. Tapi aspek pendidikan itu cukup penting, aspek untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan rukun negara ini. Jadi semua
semua pihak harus terlibat dalam memastikan pemahaman penghayatan terhadap falsafah rukun negara ini terus tercapai. Dan sekarang ini kita berada dalam dunia digital. Segala maklumat yang disebarkan terlalu pantas, Prof. Bagaimana Prof melihat mengenai penyebaran maklumat yang tidak benar, yang tidak sahih, yang menggugat sensitiviti masyarakat khususnya di media sosial kini, dan pentingnya rukun negara? Sekiranya kita memahami rukun negara ini, kita tidak akan melakukan perkara-perkara sedemikian dan menjadi lebih bertanggungjawab terhadap negara kita. Jika tiada pedang untuk berperang, sediakan perisai untuk bertahan. Cantik. Maksudnya, kita tidak boleh memerangi era digital. Tetapi kita perlu sediakan perisai, sayangkan negara itu. Setia kita kepada negara sebagaimana prinsip rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan yang utama, kepercayaan kepada Tuhan. Ini adalah perisai-perisai yang kita perlu bina. Sebab kita tidak boleh memerangi perkembangan teknologi dan maklumat seluruh dunia, era globalisasi, industri yang begitu pantas. Jadi kita memang tidak boleh memerangi itu semua. Bahkan kita, sebab dalam matlamat rukun negara yang kelima itu juga, dia menyatakan untuk kita menjadi masyarakat yang progresif dalam menggunakan sains dan teknologi. Pemimpin kita seawal tahun 1970 mengakui bahawa kita hendaklah menjadi masyarakat yang progresif. Kita tidak boleh ketinggalan dalam alam digital. Tetapi kita hendaklah memasang benteng yang tebal dengan semangat cintakan negara yang tidak boleh berbelah bagi. Kita hanya mempunyai masa 37 tahun saja lagi untuk mencapai 100 tahun merdeka. InsyaAllah. 100 tahun merdeka itu adalah, saya fikir, Munawar dengan Mat belum sampai 37 tahun. Kalau kita kata 37 tahun masa yang singkat. Anak-anak kita yang berumur 20 tahun sekarang dan pelajar di universiti 20 tahun sekarang merupakan pemimpin pada tahun 2057. Dan that is the mark of civilization. 100 tahun merdeka adalah satu petanda untuk kita mencapai satu ketamadunan bagi Malaysia. Itu tanggungjawab kita, orang dewasa dan juga orang muda. Satu perjalanan yang panjang, tetapi ia pasti berliku. Cuma seperti mana kata Prof tadi, kalau tidak ada pedang, kita sediakan perisai. Dan kalau cerita tentang perisai, kitalah pahlawannya. Dan sebagai pahlawan, kitalah benteng kepada ketamadunan itu, supaya apa yang kita rancangkan 50 tahun yang lampau apabila rukun negara itu diwujudkan, akan dapat diteruskan pada masa akan datang. Terima kasih Prof. Kerana bersama dengan kami hari ini. Satu perbincangan yang sangat menarik untuk kita nak menghayati apa itu rukun negara. Dan kita harapkan juga masyarakat melihat rukun negara itu tidak hanya sekadar 5 prinsipnya saja, tetapi mendalami dan menghayati yang terselindung dan tersembunyi di sebalik hakikat rukun negara itu sendiri. Itu antara falsafah yang harus kita pegang utuh, kerana untuk kita menjadi rakyat Malaysia yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi, rukun negara antara prinsip asas yang perlu kita semat kuat di dalam hati kita. InsyaAllah. Sekarang ini kita akan berintang langsung terus ke Maps Malaysia untuk mengetahui perkembangan cuaca di negara kita. Silakan.